Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 Mac. Sekali lagi kampung swasta Beaufort dilanda banjir berikutan hujan berterusan sejak Sabtu lepas. Ketika ini satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Datuk Muhammad Banir Beaufort menempatkan 26 penduduk daripada 9 keluarga. Mengulas kejadian banjir yang sering berlaku di Beaufort ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Ruslan Muharram mencadangkan agar satu lagi lencongan dapat dibina bagi mengurangkan masalah banjir di kawasan berkenaan. Jelasnya sebelum ini lencongan serupa pernah dibina dari terusan swasta Nabahan ke Sungai Mambangan sepanjang 6 km terus ke dasar laut dan ternyata berjaya mengurangkan risiko banjir. Kedudukan kawasan penampatan penduduk di Dun Lumadan yang tertumpu di sepanjang aliran Sungai Padas menyebabkan 80% daripada kawasan-kawasan kampung dalam Dun Lumadan mengalami risiko banjir apabila air banjir padas melimpah. Dalam pada itu katanya sistem perparitan dan saliran di semua sungai perlu diselenggara sekurang-kurangnya sekali setahun bagi mengurangkan kesan banjir. Beliau turut berharap permohonan bagi pembinaan tembok penahan hakisan bagi Sungai Padas dalam kawasan Dun Lumadan dipercepat. Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS memberi sumbangan RM290,000 bagi membantu mangsa kebakaran Kampung Kurnia Jaya Batok 4 Jalan Apas Tawau. Bantuan akan diagihkan kepada 580 ketua isi rumah dengan jumlah RM500 bagi setiap keluarga. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif turut menyarankan agensi agama lain seperti JAKIM, YADIM dan YAPEM tampil membantu meringankan masalah dihadapi penduduk terlibat. Kita sudah dapatkan maklumat yang terperinci berhubung dengan keluarga mereka, rumah mereka dan Alhamdulillah Majlis Hukum Islam Sabah membantu sedikit sebanyak untuk meringankan bebanan yang mereka hadapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Datuk Arifin ditemui media selepas sesi penyerahan mock check daripada MUIS di Kota Kinabalu. Majlis penyerahan disempurnakan timbalan di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Datuk Arifin disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kebakaran pada Khamis lepas memusnahkan kira-kira 500 rumah dan menjejaskan lebih 1,000 penduduk. Keprihatinan terhadap mangsa kebakaran di Tawau turut diterjemah UMNO Sabah menerusi bantuan RM500 kepada setiap keluarga terlibat. Sumbangan disampaikan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Selain itu, UMNO Sabah menyampaikan bantuan bencana segera termasuk bekalan makanan, lampin pakai buang dan minuman dalam botol. Datuk Bung yang juga timbalan Ketua Menteri berkata kerajaan perlu mengambil langkah drastik membantu mangsa-mangsa terlibat termasuk penyediaan rumah menerusi projek perumahan rakyat PPR sama ada di tapak sama atau kawasan baharu. Katanya perkara itu akan dibincangkan bersama Ketua Menteri. Kerajaan negeri perlu mencari hala tuju baru untuk memastikan bahawa mangsa-mangsa ini akan mendapat tempat mereka berteduh ataupun tempat baru untuk mereka mendirikan rumah mereka. Dan ini sudah pasti akan saya bincang dengan Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memastikan mangsa-mangsa yang terlibat ini juga mendapat harapan baru untuk masa depan anak-anak mereka. Datuk Bung berkata demikian kepada media selepas program penyampaian bantuan UMNO Sabah kepada mangsa-mangsa kebakaran Kampung Kurnia Jaya di Masjid Hidayah Al-Mustaqim, Kampung Kinabutan Kecil Tawau. Kita di UMNO tidak pernah bermusim. Kalau kita lihat daripada zaman COVID sendiri pun kita sudah banyak berikan bantuan bakul makanan sehinggalah ke hari ini. Kita di UMNO Tawau, apa sahaja masalah rakyat, kita akan ada di sana. Sedia membantu, sedia memberi, sedia bekerjasama. Perkembangan COVID-19, 3 lagi kluster diisytihar tamat iaitu kluster Puri dan kluster Jalan Sugut di Ranau serta kluster Kuala Tongot di Tongot. Jumlah kluster masih aktif di Sabah kini 9 kluster.
Semalam, Sabah mencatat angka jangkitan baharu COVID-19 sebanyak 402 kes, penurunan 14 kes berbanding jumlah sebelumnya. Jumlah kematian pula bertambah kepada 3,096 apabila 3 lagi kematian direkodkan di Beaufort, Tuaran dan Ranau. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun, jumlah keseluruhan kes harian sering ditentukan oleh Kota Kinabalu, Penampang, Papar dan Tuaran. Sementara itu, jumlah daerah yang mencatat kes baharu 2 angka bertambah daripada 7 daerah kepada 13 daerah. Manakala 11 daerah mencatat kes 1 angka, sementara Semporna dan Tongon tidak mencatat sebarang kes baharu. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi pagi Sabah. Beralih kepada perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 hari kedua, 3,725 hektar tanah skim di Nabawan telah dikeluarkan melalui pembatalan sebahagian kawasan skim di bawah Ordinan Tanah pada Julai 2009, seterusnya diagihkan kepada peneroka asal skim melalui tata cara pemilikan tanah. Ia merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan skim penempatan Nabawan yang dirancang untuk pembangunan sektor pertanian. Pembangunan pertanian di kawasan ini melibatkan pelbagai jenis tanaman seperti getah, tanaman herba, buah-buahan, sayur-sayuran seluas 9,207 ekar. Menjadikan baki kawasan adalah 32,553 ekar sahaja. Kawasan yang telah dibatalkan ini diagih-agihkan kepada peneroka asal skim. Datuk James menjawab soalan adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengenai cadangan sekiranya Kementerian Pertanian dan Perikanan bercadang memberikan status hak milik individu atau geran tanah terhadap tanah-tanah skim di daerah Nabawan yang telah dibangunkan dengan aktiviti pertanian oleh penduduk asal. Menurut Datuk James, Kementerian turut menggalakkan penyertaan penduduk setempat dalam pembangunan pertanian skim tersebut yang telah dirancang melalui jabatan dan agensi terlibat secara teratur di kawasan berkenaan. Pelbagai program dilaksana kerajaan bagi mengurus dan melindungi alam sekitar termasuk hutan di negeri ini. Ia antara usaha meminimumkan pencemaran alam sekitar serta melindungi alam sekitar di Sabah mengikut perundangan yang dikuatkuasakan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin memberitahu kawasan perhutanan ditadbir urus berpandukan Enactment Perhutanan 1968 yang dikuatkuasakan Jabatan Perhutanan Sabah. Kegagalan mematuhi syarat-syarat alam sekitar yang ditetapkan akan menyebabkan pemaju projek boleh dikenakan denda maksimum ringgit Malaysia 100,000 atau penjara selama tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya atau dikenakan kompaun sebanyak 50% amount denda bagi kesalahan tersebut. Bagi kawasan pembalakan atau pemajuan ladang hutan yang telah memperoleh kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA dikehendaki mematuhi syarat-syarat alam sekitar termasuk perlindungan kawasan cerun, tadahan air dan kawasan sungai. Kementerian Belia dan Sukan dalam proses akhir menganalisis data-data yang diperoleh dari penganjuran beberapa siri isukan yang dilaksana sebelum ini untuk dijadikan intipati dan terma rujukan pembangunan isukan. Ia melibatkan kejohanan e-sports tour, kejohanan PUBG Mobile Borneo Challenge dan Sabahan Scream Santai Season. Dalam pada itu, bagi mempopularkan e-sukan di Sabah, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Elron Angin memaklumkan kementerian juga menjalankan kajian terperinci meliputi kos peralatan serta kemudahan internet. Ia melibatkan jalinan kerjasama bersama rakan strategi berkaitan seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dalam Tamasya Sukan C ke-30 di Filipina yang lalu, pasukan sukan e-sport dari Sabah berjaya meraih pingat gangsa dalam acara Mobile Legends berpasukan.
Isteri yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Dr. Norlida Tan Sri RM Jasni berkenan merasmikan Taman Orkid Bandar Sri Indah BSID Tawau. 30 spesies orkid tempatan dan hibrid ditanam di kawasan seluas 0.65 hektar ini. Taman Orkid ini dikendalikan sepenuhnya oleh Hub Seng Properties Development Sendirian Berhad. Pengurus besarnya, Joanne Wendy berkata, kewujudan taman ini memenuhi kriteria sebagai sebuah bandar terancang dengan berkonsepkan pembangunan landscape menarik selain dijadikan ruang terapi dalam usaha meredakan tekanan hidup secara langsung dan menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan mental dan fizikal. 6 buah sekolah rendah di Kota Kinabalu dan Penampang dipilih dalam program rintis Jollyphonics yang merupakan inisiatif tambahan subjek bahasa Inggeris murid tahun 1. Antara sekolah terlibat ialah SK Darau, SK Unggun Kionsom dan SK Pengiran Siti Hafsa Karambunai di Kota Kinabalu serta SK St. Aloysius dan SK Puun Tonoh di Penampang. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin yakin inisiatif tersebut mampu meningkatkan kemahiran membaca sekaligus membendung kadar literasi buta huruf dalam kalangan pelajar. Menurut Datuk Misrin, pandemik COVID-19 menjejaskan pelajar untuk mendapat pendidikan formal yang sempurna dan secara tidak langsung mempengaruhi kecekapan pembelajaran mereka. Sehubungan itu, beliau berharap projek perintis ini dapat mencapai kejayaan di peringkat negeri sekaligus menggalakkan penggunaan Jollyphonic di setiap sekolah sebagai medium meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dengan kaedah pembelajaran yang kreatif dan menarik. Demikian ucapannya dalam majlis penyerahan kit pembelajaran strategi pengajaran guru bahasa Inggeris tahun 1 di bawah program Jollyphonic sesi 2022 dan 2023 di Institusi Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Bahasa Sektor Pembelajaran Yahya Mustafa. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP dan lengkapkan status vaksinasi anda. Kita jaga kita. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.